Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya mari sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan kurnia, inayah serta izinnya. Pada malam ini dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan salat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Dan alhamdulillah diberikan pula nikmat kelapangan masa, kesihatan, kemahuan untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah di sana ada manfaat yang akan kita perolehi sementara menantikan masuknya waktu Isya. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat melapangkan dada, melapangkan pemikiran. Mudah-mudahan insya-Allah Allah dicampakkan sedikit rahmat, petunjuk. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh Ramadan yang terbaik pada Ramadan yang akan datang ini. Terima kasih pengerusi Najib Ghazali yang berusaha mengurusi Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi beserta ahli kuasanya, pimpinan masyarakat, alim ulama, ustaz, ustazah, muslimin, muslimat, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung Syaban menuju kepada bulan Ramadan. Sebagai mukadimah, marilah kita memetik firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran siang dan malam merupakan ayat, tanda-tanda, simbol-simbol, signage kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mempunyai pandangan mata hati, orang yang hidup hatinya, orang yang hidup pemikirannya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu orang-orang yang sentiasa menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, duduk, baring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka banyak berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Sebagai mukadimah, sesuai mungkin dengan Bani Bandar Ilmu, saya cuba untuk nak membawa perbincangan Ramadan kita pada kali ini, Ramadan yang penuh dengan ilmu. Mudah-mudahan kita sudah jelas diberikan asas bila bercakap tentang Ramadan, bila bercakap tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala khususnya diberikan awal pensyariatan sentiasa meletakkan illah, tujuan utama, maksud, di ultimate goal bagi setiap satu apa yang Allah perintahkan, supaya manusia faham kenapa disyariatkan sesuatu perkara. Maka dalam konteks puasa, saya yakin dan percaya
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jelas dengan ayat yang dibacakan oleh pengurusi tadi. Setiap satu yang Allah jadikan khususnya di peringkat awal pensyariatan, semuanya Allah letakkan ilahnya, tujuannya, supaya Allah nak tunjukkan kita ni hidup bermatlamat. Hidup ada tujuan, hidup ada target untuk kita achieve, untuk kita capai. Maka begitu juga Ramadan, puasa, jelas hujung ayat yang dibacakan oleh pengurusi tadi, la'allakum tattaqun. Itulah tujuan utama yang kita akan kejar. Jangan kita terkeliru, jangan kita masih menggambarkan pemikiran-pemikiran yang belum matang tentang puasa. Maka bila ditanya kenapa puasa, nak jimat duit makan tengah hari, nak diet, kita boleh terima itu sebagai hikmah sampingan. Daripada sudut usulul fiqh, di sana ada beza antara illah dengan hikmah. Illah is the ultimate goal, tujuan yang paling utama. Hikmah perkara sampingan yang mendatang. Sebab itulah kita tengok setiap apa yang Allah syariatkan ada tujuan utama kita. Kenapa kita berada di atas muka bumi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Tujuan utama yang tertinggi kenapa kita berada di atas muka bumi, untuk jadi hamba. Yang lain-lain jadi bapa, jadi apa, itu yang perkara yang mendatang. Yang asas, kita peganglah status kita. Selagi kita berada di atas bumi, kita adalah bertaraf hamba. Hamba lebih banyak perkara yang tak boleh daripada yang boleh. Kalau kita jelas itulah hamba, insya-Allah kita tak akan rasa susah hati, tak akan rasa kecewa dengan apa yang Allah kata boleh, apa yang Allah kata tak boleh. Tapi kalau kita tak sedar, terlupa, itulah status kita, yang tu kita frust. Kenapa tak boleh buat ni? Kenapa yang ini sekat? Sebab kita tak faham status kita, apa tujuan utama kita di atas muka bumi. Maka begitulah juga bercakap puasa, tujuannya la'allakum tattaqun. Maka bila bercakap soal takwa, inilah kita nak tengok bagaimana puasa kali ini kita selain daripada mencapai tahap takwa, kita nak bentuk attitude yang macam mana dalam Ramadan kali ini. Pada pandangan saya, cukup-cukuplah kita yang insya-Allah membudayakan ilmu ini. Bila bercakap tentang puasa, cukup-cukuplah bercakap soal fizikal. Cukup-cukuplah meletakkan matlamat tertinggi setakat setinggi perut dan bawah perut. Saya cuba nak mencadangkan, mari sama-sama kita upgrade, kita naik taraf puasa kita kepada puasa hati dan pemikiran. Naikkan semua benda dalam kehidupan kita, kita upgrade. Kereta, rumah, device, handphone, laptop, apa semua kita upgrade. Tapi malang sekali kalau dalam kehidupan beragama kita, kita tak upgrade. Setakat meletakkan puasa masih lagi di peringkat perut, masih lagi di peringkat bawah perut. Kita naikkan kali ini, sebab itulah saya mulakan dengan ayat tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Orang yang ada ilmu, orang yang hidup hatinya, dia tengok langit, dia tengok bumi, ada beza. Nampak beza. Langit, dia tak nampak hanya awan, dia boleh nampak mungkin 7 lapisan. Mungkin dengan ilmunya dia boleh nampak sampai ke peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ni orang yang berilmu, dia nampak. Jadi beri suruhan. Bila dia tengok dia bumi, dia rasa sedar dan dia syukur, aku masih berada di atas muka bumi, belum lagi ditempatkan di dalam perut bumi. Berbeza orang yang atas muka bumi dengan dalam perut bumi. Perlu kita rasa syukur, perlu kita grab semua opportunity, peluang. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang berjaya, Nabi dah bagi dia punya attitude. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil, kata Nabi SAW. Jadilah kamu di atas muka bumi ibarat orang asing atau at least traveler. Kenapa itu sifat orang yang nak berjaya? Sebab Allah nak ingatkan kita, kita bukan penduduk tetap di muka bumi ini. Kalau kita celik sini, kita celik sini, kita bukan penduduk tetap bumi, kita penduduk asal syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lalu je ni.
Kita lalu je. Bila orang yang nak berjaya, dia kena ada attitude tu. Dia tak boleh rasa dia duduk sini selama-lamanya. Sebab itulah terbukti dari sejarah, orang yang berjaya adalah orang yang mendatang. Proven Mekah. Siapa yang buka Mekah? Kalau bukan Nabi Ibrahim AS. Dia bukan orang Mekah pun, asalnya daripada Babylon. Merantau sampai ke Palestin, berkahwin, dapat anak, Allah perintahkan ke Mekah, dia buka Mekah. Sambung Nabi buka kotak pemikiran orang Mekah, buka sampai ke langit, buka sampai ke syurga. Yang ni yang kita nak buka. Maka sebab itulah kita tengok Nabi pun asalnya Mekah, buka kota Madinah. Ini sifat orang yang berjaya. Kalau cek-cek orang sini yang betul-betul duduk tetap asal pada berbagi pun tak sure kot. Suruh bagi ucapan bunyi budu orang Kelantan semua dekat kot. Dan itu sifat orang berjaya, orang yang merantau. Tak payah pergi jauh-jauh. Australia, belah sini masuk Thailand, Kamboja, apa semua sampai ke Filipina, Indonesia, kalanya lebih kurang. Tiba sampai ke Australia, bunyi dia pun lain. Tak kenapa tak bunyi dia sia-sia Indonesia, bunyi terus Australia. Muka dia Mak Saleh terus. Patutnya muka lebih kurang kita. Yang kita kata penduduk asalnya aborigines. Tapi rupa-rupanya yang membuka Australia adalah criminals. Bukan sekadar orang asing, criminals, penjenayah yang datang daripada Britain. Itu sifat orang yang berjaya. Tak payah pergi jauh-jauh tengok sedikit tanah Melayu. Siapa yang membuka tanah Melayu? Kalau kategori hari ini, kena panggil pendatang asing tanpa izin, para wiswana. Orang luar semua ke orang bagi nama ke, orang semenyih ke tak. Itu hakikat. Yang buka Kuala Lumpur, yang ahloi terus. Ini hakikat. Sebab tu Nabi kata, nak jadi orang yang berjaya, jangan rasa kamu duduk situ selama-lamanya. Dan inilah sifir yang Nabi bagi dan proven hari ini. Minta maaf saya katakan, kita tengok orang-orang asing, katakanlah dalam konteks masyarakat Malaysia, kita tengok orang Cina, kenapa dia orang berjaya? Dia orang ada perasaan, bila-bila masa nanti orang lain nak halau dia, sementara boleh grab semua keluar. Tengok sahabat-sahabat kita yang daripada Indonesia dan sebagainya, kenapa dia orang bersungguh-sungguh? Sebab dia terasa ini bukan tanah air dia, tapi dia cari semua peluang untuk dijadikan bekalan di tempat yang sebenar. Yang itu kita tengok orang Indonesia begitu cemerlang berjaya di tanah air mereka. Di sini dia kerja betul-betul sebab dia tak rasa ini tempat dia. Alangkah indah attitude itu kita bawa dalam konteks kita bukan penduduk tetap sini. Adam AS itu asalnya daripada syurga, dan kita semua nak kembali kepada syurga. Kita bukan duduk sini selama-lamanya. Kalau kita ada attitude itu, insya-Allah inilah orang yang faham asal usul dia, ke mana dia nak pergi. Sebab itulah dalam nak mencipta manusia yang berjaya, mencipta momentum yang baik untuk Ramadan, dia kena tengok sejarah. Dan Islam sentiasa menekankan soal sejarah. Nak tengok insan yang terlibat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kana fi'il madhi, past tense. Dulu dah pernah ada dah seorang yang paling hebat, yang boleh kita namakan sebagai contoh, role model, ikon, Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kamu semua. Dulu, bukan sekarang. Dalam bentuk group of people, manusia secara kolektif, masyarakat. Kuntum, kamu, tak kira kamu yang sekarang, kamu yang dulu. Kuntum khaira ummah, umat terbaik dulu, bukan yang hari ini. That's why Islam mengajar kena tengok sejarah. Datang barat, jangan dia bercakap semua soal futuristik, semua yang depan, moving forward, kata Toyota. Depan aja. Kita dah tak tengok belakang, sebab dia orang takut kalau kita tengok belakang. Sampai pun kita pun jangan pandang belakang. Kenapa tak boleh pandang belakang? Nanti nampak hantu. Saya takut hantu itulah Islam. Bila kita tengok sejarah, kita tengok macam mana hebat Islam pernah membangun Islam sebagai sebuah tamadun. Islam pergi ke semua tempat.
Islam datang ke bumi Arab yang penuh dengan jahiliyah, akhirnya membangun sebagai satu tamadun yang hebat. Sampai orang kita pun, orang Melayu dapat menantu orang Arab. Abu Jahal itu kata. Tapi ada perasaan bangga je, nak kata kesan daripada hebat tak hebatnya tamadun yang Nabi bina. Dan seorang penulis yang hebat, Richard Schrader, menuliskan dalam bukunya Handbook on Emotion, menceritakan the real means of transformation. Transformasi yang sebenar pernah berlaku dalam sejarah dunia berlaku pada zaman Nabi SAW. From one of backwardness and ignorance, daripada sesuatu yang bentuk kejahilan, kebodohan, kepada sesuatu yang bersifat divinely created nature. Bahasa yang mudah, insan Rabbani. Ini tamadun sebenar. Ini yang Nabi bangunkan. Ini yang semua Nabi-Nabi buat. Tamadun ilmu, buat sesuatu kerana ilmu. Faham. Islamnya Islam yang berilmu, bukan Islam ikut-ikutan. Melayunya Melayu yang berilmu, bukan Melayu ikut-ikutan. Malam hari ini ramai suka ikut aja. Kurang nak buat analisa, kurang nak mengkaji, kurang yang nak faham. Sebab tu Islam letakkan fuqaha tempatnya tinggi. Yang ni kita tengok macam mana Islam binakan tamadun daripada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dengan bahtera teknologi pengangkutan, dialah engineer, dialah arkitek. Nabi Daud dengan teknologi besi, Nabi Sulaiman dengan teknologi komunikasi. Ini semua tamadun. Sampai ke Nabi SAW, sungguh-sungguh dia buka kotak komunikasi sampai berlaku Isra Mi'raj, sampai ke langit ketujuh, sampai nampak syurga neraka. Yang inilah yang Nabi sebut Al-Kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana, orang yang nampak benda jauh, dia sentiasa merendahkan diri dan dia melakukan sesuatu untuk masa depan. Tengok Nabi guna pun Al-Kayyisu, orang Melayu guna perkataan bijaksana, bukan bijak sini. Orang Melayu dulu memang hebat. Dia tak cakap bijak sini, bijaksana. Bijak yang sampai ke syurga. Setakat bijak dekat sini tapi bodoh dekat sana buat apa? Dekat sini bijak menipu, bijak apa semua, manipulate segala information. Kita nak bijak sampai ke sana. Yang ni kita katakan, kalau kita tengok sejarah, inilah yang berlaku. Sebelum kita dirosakkan, sebab saya tengok kita berada di sebuah sekolah, madrasah, nak tekankan sangat soal ilmu yang dah lari. Nilai ilmu yang dah semakin keluar daripada bumi yang sebenar. Yang kita katakan, bukankah sejarah menunjukkan asal ilmu itu di dalam masjid? Nabi bina masyarakat yang berilmu dengan masjid. Imam Malik dengan Masjid Nabawinya. Sampaikan khalifah datang nak minta Imam Malik keluar daripada Masjid Nabawi, ajak anaknya pergi istana. Apa jawab Imam Malik? Al-ilmu yunta wa la yati. Wahai khalifah, ilmu itu tidak pergi kat kau. Engkau yang kena datang ke ilmu. Datanglah ke masjid. Yang ini kita nak hidupkan Ramadan yang berilmu. Yang nantinya saya nak tunjukkan, kita cuba nak bawa Ramadan yang akhirnya menghidupkan sini dan sini. Bukan Ramadan yang sekadar menghidupkan perut dan bawah perut. Supaya kita nampak Ramadan itu penuh dengan ilmu. Yang saya nak cuba tekankan, fahamkan Islam amat menekankan soal ilmu. Bila kita faham ilmu, insya-Allah ilmu inilah yang akan memimpin dan menurut iman dan Islam dalam diri kita. Sampai kepada peringkat kita tengok bagaimana akhirnya Melayu pun pernah jadi hebat. Satu saya sebut, Melayu pernah jadi suatu bangsa yang terkenal sedunia. Bahasa Melayu pun jadi bahasa lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa antarabangsa. Dan inilah yang dikatakan oleh Profesor M.B. Hooker, seorang pakar tentang Islam in Southeast Asia. Dia mengatakan bahawa Empire Melaka menjadi hebat, faktor utamanya adalah kerana Islam yang ada di bumi Melaka pada masa tersebut. Malangnya inilah yang sedang berlaku. Pendidikan tidak mencerminkan kita. Menurut seorang filosof, Bertrand Russell, dia seorang pakar dalam bidang pendidikan, dia berkata, people are not born stupid, but we were born ignorant. Kita tidak dilahirkan dalam keadaan bodoh,
Tapi kita dilahirkan dalam keadaan belum tahu, tidak tahu. But we were made stupid by education. Kita jadi bodoh disebabkan pendidikan. Kalau sistem itu tidak berteraskan kepada ilmu dan Islam, Islam dengan ilmu dia akan selari. Sebab itulah kita nak tunjukkan, tekankan ilmu yang ada di atas muka bumi ini semuanya asalnya bermula dalam masjid, datangnya dari Allah. Tapi hari ini orang belajar dia tak rasa dah ilmu itu datang daripada Allah. Setakat datang daripada lecturer, datang daripada cikgu, datang daripada slides, tidak rasa benda itu datang daripada Allah. Yang inilah berlaku di bulan Ramadan bila tunjuk ayat pertama Iqra. Iqra itu berkaitan dengan sains. It's about human creation, to be more specific, it's about biology. Itulah Islam. Sebab itulah ilmu kita banyak belajar daripada alam. Daripada alam inilah kita dapat sains. Dalam bahasa Arab namanya ulum. Tapi hari ini semua dah sekular. Bila belajar sains, tak nampak Tuhan. Bila belajar agama, tak nampak dunia. Semua terpisah. Yang ini kita nak harmonize sekali balik, integrate balik ilmu yang sebenar, supaya kita tidak terpisah-pisah. Sebab itulah dalam sejarah Adam AS pun kita tengok sejarah, bila mana Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat bertanya, bukankah manusia ini sifatnya menumpahkan darah dan merosakkan bumi? Yang itu terus Allah tunjukkan dengan eksperimen. Nak bukti, Allah terus bagi the first ingredient, ramuan pertama nak menunjukkan manusia ini tidak akan bergaduh, tidak akan melakukan pertumpahan darah sekiranya dia ada ilmu. Terus Allah bagi wa'allama Adam al-asma'a kullaha, bagi ilmu dulu. Bagi ilmu pada Nabi Adam dapat jawab kuis yang Allah buat. Allah tunjukkan pula malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bila dari malaikat tak dapat jawab. Yang itulah akhirnya Allah perintah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Akhirnya dengan ilmu jugalah yang malaikat jadi hormat kepada Adam. Malaikat hormat manusia, apatah lagi kita sesama manusia. Kita nak memuliakan manusia, memuliakan bangsa kita, memuliakan orang beragama Islam dengan ilmu. Yang itu kita nak Ramadan, ya Ramadan yang berilmu. Kalau Ramadan itu dilakukan tanpa ilmu, takut-takut jadi fitnah. Peristiwa yang berlaku di Tunisia, kita takut akan berulang balik. Tunisia sebelum rejim yang dijatuhkan zaman Ali Zainal Abidin, sebelum itu pernah berlaku sampai ke peringkat Perdana Menterinya mengharamkan puasa di bulan Ramadan. Tunisia, tempat kita import tamar, dia boleh mengharamkan puasa. Pelik tak pelik, satu dia. Tapi yang kedua tak mustahil kalau disebabkan rakyatnya pun tersilap dalam memahami konsep puasa. Bila puasa, yang menyebabkan dia mengharamkan puasa disebabkan rakyatnya gagal menunjukkan puasa yang sebenar, dan dia pun jahil tentang agama, yang akhirnya faktor utama yang mengharamkan puasa adalah disebabkan ekonomi yang merudum bila masyarakat berpuasa. Yang ini kita nak buang, tak nak jadi fitnah. Sebab itulah dengan ilmu tadi kita katakan kita jadi mulia. Sampaikan peringkat Allah perintahkan malaikat tunduk, sujud, respect. Maka yang ini kita nak mudah-mudahan dengan ilmu kita kembalikan balik maruah orang Islam, maruah orang Melayu dengan ilmu. Tapi dunia ini dengan cabaran yang macam-macam, ilmu orang tak berminat. Pergilah universiti, cuba kalau tak ada attendance sheet, susah budak anak datang. Tanya student universiti, kenapa belajar dekat universiti ni, kenapa ambil kos ni? Esok nak kerja, semua fikir nampak nak kerja. Macam nak kiamat kot dengar. Kalau saya kenapa ambil? Saya nak ilmu. Payah hari ni, tak ada. Dan itu terbukti bila hari ini memang Barat datang masukkan pemikiran ilmu tak penting, tapi maklumat penting. Information lebih mahal daripada knowledge. Islam ajar knowledge yang mahal,
Ilmu tak boleh ditukar, ilmu tak boleh ditipu, ilmu tested, experimented. Tapi information bila dimasa boleh manipulated, boleh ditipu. Yang ni saya boleh tunjukkan contoh. Di manakah kedudukan orang-orang berilmu di tempat orang yang tidak berilmu? Tak ada tempat. Dalam masyarakat, kalau orang-orang itu tak berilmu, dia tak tahu nilai seorang alim. Dia letakkan dekat ceruk sana, ceruk sini, sebab dia tak tahu itu satu nilai yang tinggi. Dan inilah yang kita dah lari, sistem nilai. Ramadan kita tak nampak, sistem nilai kita dah lari, sebab ilmu kita dah lari. Contoh mudah, seorang alim, seorang yang berilmu, kadang-kadang dari sudut penghormatannya, materialnya, gajinya, kadang-kadang cukup rendah. Tapi tengok macam mana power yang ada pada orang yang ada kuasa terhadap information. Dan kita belik-belik, ini sejarah yang pernah berlaku. Perancangan Yahudi, protokol Yahudi 1895-1906. Memang berencana nak murtadkan orang Islam susah, tapi cukuplah kita hakiskan identiti Islam yang ada pada mereka, yang mana akhirnya diorang menggunakan strategi kita pegang public opinion, pegang tanggapan umum, yang bila bilik-bilik dia guna cara Islam. Dia pegang public opinion. Sekarang kita tengok tanpa ilmu, tapi dia zikirkan je, nak burukkan Islam. Islam teroris, Islam ganas, Islam teroris, Islam ganas. Tak ada bukti, tak ada apa. Orang Islam ganas, zikirkan je. Tak suka ke Ahmad, Ahmad jahat, Ahmad jahat, Ahmad jahat. Public opinion, aku tak percayalah, tapi dia tak baik kot. Tanpa bukti, tak apa pun cukup. Tanpa ilmu. Yang penting public opinion dipegang. Yang ini yang sedang berlaku. Akhirnya Islam yang ada dalam diri kita pun larut. Apatah lagi dengan serangan 5S. Kita tengok macam mana 5S ni menguji Ramadan kita. S yang kita biasa kata macam mana, apa nama, Barat, Orientalis, Zionis dan sebagainya serang kita. Cuba tengok S yang pertama, song, lagu. Anak-anak kita, tata kita pun sekali ikut. Kalau lagu tu mudah je masuk. Nak hafal Al-Quran, nak dekat dengan Al-Quran, nak lagukan Al-Quran, nak baca, apatah lagi nak tadabbur, macam tak ada masa. Tapi untuk lagu layan, mudah-mudahan yang ini pun kita hakis. Naik kereta ke, dekat rumah ke, ubah. Sepatutnya dah lama dah ubah. Tapi inilah antara momentum yang Allah berikan. Cuba ubah kami, buang lagu-lagu ni. Minta maaf sekarang, nak ceramah pun daripada penyanyi, tak pada penyanyi, tak dengar ceramah. Semua nak dilakukan habis. Bukan saya anti nasyid, saya pun pernah buat album nasyid 4 album juga. Sempat, tapi fikir-fikir balik, apa manfaat aku dapat? Seronok itu je lah, syok-syok sendiri, tak ke mana pun. Boleh mengubah manusia setakat jadi alternatif seketika. Tak banyak. Tapi yang ini yang ditekan-tekankan. Sebab itulah semua anugerah jual lagu. Habis. Sebab itu pada sudut ilmu pun akhirnya kita tengok macam mana kita katakan tadi, dalam suasana hari ini kita tengok setiap orang membuat analogi. Cuba tengok kedudukan seorang cendekiawan profesor di dalam sebuah bilik kuliah, dalam lecture hall, lecture theater. Lecture hall kerusi tinggi-tinggi, lecturer duduk bawah sekali, student duduk atas. Tahap lecturer ni, profesor ni, ustaz ni, taraf tapak kaki student dia je. Ini yang sedang berlaku. Dah hari-hari student tengok kat bawah. Lama-lama student rasa memang rendah lah. Sebaliknya, cuba tengok konsert. Pernah ada artis duduk bawah. Islam ajar kat mana duduknya ilmuwan, kat mana duduknya khatib kalau tak di atas mimbar. At least dalam keadaan macam ni, at least. Bukan saya minta, tapi nak katanya Islam sentiasa mendudukan ilmu tempatnya tinggi. Hari ni orang tak nampak, habis. Ilmu duduk bawah, tak ada hormat, tak ada apa. Tapi kalau artis tinggi atas mimbar,
Stage habis besar, habis tinggi. CV paling mudah, tengoklah TV kat rumah kita kat bawah ke atas. Sebab kita tengok tanyalah ustaz, kita tengok Al-Kuliah tu TV kat atas. Kalau tengok maksiat, TV di bawah. Ini benda paling mudah. Hari-hari kita tengok ulama' bawah, ustaz bawah, lecturer bawah, profesor bawah, artis atas. Secara halus, kita lah memang meninggikan. Itulah ikon yang hari-hari ditayangkan. Yang tu habis, orang mampu ikut. Yang kedua, sports. Kalau dulu Euro dah habis, tu yang saya katakan Allah sebut tadi, siang malam ada beza. Tapi dia masuk perangan sports kali ini Olimpik pula. Macam mana kita boleh tak handle? Nampak besar mana? Besar Ramadan ke besar Olimpik? Tak usah gaduh dah, tengok ni Lee Chong Wei puasa ke tak? Tu belum cerita bawa lagi. Tu panjang pula nanti macam fiqah. Cuma nak kata ini antara gangguan-gangguan yang akan datang. Sistem nilai kita mampu tak untuk bertindak berdepan dengan keadaan macam ini? Ketiga, skrin ni sinema, panggung wayang habis. Cuba cek balik syarikat-syarikat gergasi di sebalik filem-filem di Hollywood. Siapa sebenarnya kalau bukan Yahudi? Yang tu yang cerita-ceritanya sebenarnya begitu halus. Masuk sampai ke tempat kita pun masuk juga. Yang ni kita takut dan kita takut. Kalau dekat tempat kita penuh khurafat dan cerita hantu je. Sampai bila kita dah tahu hantu. Dan itulah taraf pemikiran kita. Setakat tengok cerita hantu. Sekali lagi, macam mana dia datang akidah hantu begitu tebal dalam masyarakat kita, kuat sangat. Ini lagi malam Jumaat cerita mesti hantu. Kalau dulu-dulu logik lah, mungkin orang dulu apa nak buat ke anak-anak ni? Ni dah pukul 9 dah ni, mak bapak kan nak cek pahala lebih malam Jumaat. Hantu-hantu, anak-anak kita takut tidur. Mungkin lah kot saya tak pernah duduk zaman tu. Agak-agak saya lah, orang tua-tua dah kasi budak tidur awal. Pukul 9 semua dah tidur. Jom kita buat ibadat dulu. Wallahu a'lam. Tapi hari ni, akhirnya itu jadi akidah anak-anak kita. Dia takut hantu lebih daripada takutkan Allah. Memang tak ke mana. Penuh dengan khurafat, penuh dengan tahajud, penuh dengan khayalan.